Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatal muslimina kafatan 'ammah khususan al-imam al-habis Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa at-Tirmizi sallallahu salih sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuk kita faham ilmu-ilmu yang kita pelajari, kemudian beramal dengannya dan menyampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita di saat sakaratul maut, mempermudahkan hisab kita di hari akhirat kelak, menghimpunkan kita bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada. Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Tuan Imam, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang pertama untuk sesi kuliah maghrib. Sebagaimana yang kita rancang, insya-Allah dalam sesi kuliah kita ini mudah-mudahan dipermudahkan, kita akan membincangkan perkara tentang kitab yang sangat bermanfaat dan sangat patut bagi setiap jiwa orang Muslim itu untuk mempelajari dan membacanya, iaitu kitab yang menerangkan tentang jalan mengenali susuk badan yang mulia, Sayyidul Wujud, makhluk yang paling disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, bahkan makhluk yang kita sangat inginkan untuk bertemu dengan dia di hari akhirat nanti dan duduk bersama dengannya, iaitu mengenai kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil kitabnya ini yang dikarang ataupun disusun hadis-hadisnya oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmizi rahmatullahi alaihi, iaitu yang kita kenali sebagai Imam At-Tirmizi. Jadi sebelum kita masuk pada perbincangan mengenai kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala,
mungkin ini sebagai pertemuan pertama. Jadi saya menggalakkan lepas ini kita untuk mempelajari kitab ini adalah baik untuk kita memiliki kitab ni. Saya ingat kitab ni pun di kedai-kedai buku semua ada. Kitab di Badan Cemerlang antaranya ada, saya ingat Badan Cemerlang Al-Sana, Pustaka Azhar tu, mana-mana kitab boleh cari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, Kesempurnaan Muhammad, disusun oleh ini sahabat saya sini, Ustaz Faiz Abidin. Yang lengkap insya-Allah menerangkan tentang jalan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cetakan intim publish warna purple. Salah seorang kita sahabat ada. Kan beli di mana? Badan. Badan Cemerlang. Kan? Kebanyakan kitab-kitab Syama'il ni pun isinya saya ingat dalam versi cetakan yang lain pun ada. Kan? Cuma di sana mungkin ada perbezaan dari segi faedah dia, kan, mungkin penerangan sedikit yang berbeza mengikut penyusun ataupun mereka yang menyusun kitab ini ataupun yang menterjemah kitab ini. Mungkin dia ada buat penambahan dan faedah dan sebagainya berdasarkan hadis-hadis tadi. Bila sebut kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, jadi kebanyakan hadis semua sama dalam tu, kecuali dia ada perbezaan dari segi terjemahan, mungkin faedah dia mungkin dan sebagainya. Jadi kita pilih kitab ni, kitab patut untuk kita miliki supaya kita boleh kenal sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kehidupannya, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Sebab apa? Sebab guru kami berpesan mudah-mudahan kan dengan adanya kitab kita bila menuntut ilmu, maka kitab itu dan penulisnya akan menjadi saksi bagi kita di hari akhirat kelak yang kita ini adalah di kalangan mereka yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi tentang ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini untuk diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Saya akan baca daripada awal kitab sampai insya-Allah sampailah pertemuan kita yang mulia-mulia dan sebagainya. Jadi pertama mengenai kelebihan ataupun kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu kisah kan, ketika mana di kalangan sahabat, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Thauban, kan? Mereka di para sahabat, kehidupan mereka walaupun di mana sahaja mereka berada, maka mereka ni akan sentiasa merindui dan menanti-nanti untuk hari esok berjumpa dengan Nabi SAW, kerana rasa rindu dan cinta kepada Nabi. Walaupun mereka berada jauh, walaupun mereka berada bersama dengan keluarga dan sebagainya. Satu hari Thauban, dia bersama sedang berhibur-hibur dengan ahli keluarganya, dan sedang berhibur dengan keluarganya. Tiba-tiba sedang berhibur tu, dia terlupa, terlalai daripada mengingati Nabi SAW. Sebab mereka ni walaupun dalam bersama keluarga, mereka akan sentiasa terfikir apa Nabi SAW buat sekarang, Nabi selamat ke tidak, dah makan ke belum, itu dalam jiwa mereka, walaupun mereka berada di rumah masing-masing. Kenapa? Kerana cinta dan sayang, kan? Macam kita lah, kan? Kalau anak belajar jauh, kan, sayang anak, anak ni dah makan ke belum, kan, sebagainya. Jadi Thauban ni satu hari dia terlupa, terlalai daripada mengingati Rasulullah SAW. Akhirnya dia merasa serba salah. Dan pada malam tersebut dia bermimpi dia berada di dalam syurga. Tetapi bila dia berada di dalam syurga, dia tidak merasa nikmat pun berada di dalam syurga, kerana dia mencari-cari Nabi tak jumpa. Dan dia merasakan bahawa Nabi SAW berada di tingkat yang lain. Dengan itu dia tak akan jumpa Nabi. Dan perkara ini menyebabkan dia sangat sedih. Jadi dengan itu, bila dia SAW, dia menceritakan hal demikian. Dia menceritakan hal demikian kepada Nabi SAW.
tentang dia terlalai dan dia tak dapati Nabi dalam syurga, menyebabkan dia rasa sedih. Akhirnya Nabi SAW pun membacakan ayat, kan, mayyukalani. Sepatutnya bagi kita yang kadang-kadang perkara ini dah mula pudar dalam diri kita, masyarakat, anak-anak kita dan sebagainya, untuk mengenal insan yang mulia ini dan juga para sahabat yang lain. Kita tak tahu sebagai Nabi, tahu nama, tapi kita tak tahu bagaimana ciri-ciri, bagaimana diri dia, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kehidupannya. Kita tak tahu dengan detail. Tapi berbeza kalau dengan makhluk yang lain, kan, manusia yang lain. Bahkan yang lebih kita bimbangkan sekarang, kita ni, anak-anak kita dan sebagainya, masyarakat lebih mengenali orang yang tak sepatutnya berbanding dengan yang sepatutnya, kan? Sehingga kita mencontohi perwatakan, pakaian dan sebagainya. Itu wa'yazubillah min zalik. Jadi ulama sebut, kita bila cinta kepada seseorang ni, di atas 3 perkara kebiasaan, atas 3 perkara, iaitu yang pertama mengenai jamal. Jamal ni maksudnya kecantikan, kan? Kita tengok, suka, cinta seorang kadang-kadang dengan sebab paras rupa dia cantik, kan, indah di mata kita. Ataupun yang kedua, sebab kamal, kesempurnaannya, kan, elok, sempurna, elok dirinya, kan, lengkap. Jadi menyebabkan kita ada hati dengan dia. Kemudian yang ketiga, ataupun dari segi nawal. Nawal ni maknanya keindahan akhlak, budi pekerti, kan? Kadang-kadang orang dia cinta seorang bukan sebab rupa, tapi dengan sebab perangai dia, dengan akhlak dia, dengan sebab budi pekerti dia, menyebabkan dia rasa suka dan cinta kepada seseorang itu. Jadi kelebihan Nabi SAW mempunyai 3 perkara ni. Nabi ada jamal, keindahan, kemudian Nabi ada kesempurnaan dia, diri, ciri-ciri, akhlak perangai, dan juga Nabi mempunyai nawal, kesempurnaan dari segi akhlak peribadi. Dengan sebab itu ada kitab-kitab yang ulama tulis, kalau nak mengenai kecantikan dan keindahan para serupa Nabi, kalau nak kenal, maka belajarlah Syama'il Muhammadiyah yang kita sebut tadi, kan? Kalau nak mengenal mengenai jamal, cantiknya Nabi SAW. Kalau nak belajar, nak mengenali kamal Nabi, kesempurnaan Nabi SAW, belajar kitab yang menerangkan tentang khususiat Nabi SAW, kan? Kesempurnaan Nabi SAW. Antaranya kitab Al-Khasa'isul Kubra, kan, Imam Suyuti menerangkan tentang khususiat Nabi. Dia apa yang dikhususkan, perkara ini hanya untuk Nabi sahaja, kan? Hanya untuk Nabi saja, makhluk lain tak apa, kan? Yang tadi, yang pertama mengenai kecantikan para serupa, kan, yang ada pada diri. Ini yang Allah berikan istimewa pada Nabi sahaja, kan? Kepada makhluk lain tak ada. Itu kitab khususiat Nabi SAW. Kemudian ada yang disebut sebagai budi pekerti, akhlak Nabi, kehidupan Nabi, maka belajarlah kitab sirah, kan? Sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham dan sebagainya, kan? Untuk mengenal bagaimana cara hidup Nabi SAW, supaya kita lebih mengenal. Sebab apa? Sebab Nabi berpesan dalam satu hadis. Ini mengambil iktibar bagi diri kita dan juga anak-anak. Nabi sebut, adibu auladakum ala thalathi khusal. Didiklah anak-anak kamu atas 3 perkara. Ala thalathi khusal, 3 perkara. Kita kena pastikan kita dan anak kita terdidik ini dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Hubi Nabi itu, kan? Cinta kepada Nabi kamu. Ini didik anak cinta Nabi. Kemudian yang kedua, hubi ahli baiti, cinta kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, isteri-isteri Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kan? Sahabat Nabi yang lain, kita kenal mereka. Kemudian yang ketiga, ajar anak qiraatul Quran, iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran.
Sebab apa? Fa inna hamalatal Quran fi zillillahi. Siapa yang membawa Al-Quran dalam diri dia, dia beramal dengan Al-Quran, dia sentiasa membaca Al-Quran, Nabi sebut dia sentiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yaumala la zilla illa zillu, pada hari yang tidak ada naungan ketika itu melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu di hari akhirat kelak, di padang mahsyar di hari akhirat. Tiada naungan dan perlindungan melainkan perlindungan dan naungan Allah. Jadi orang yang dalam diri dia Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran, maka dia sentiasa di bawah naungan Allah. Ma'a asfiyahi wa ma'a asfiyahi, bersama dengan golongan-golongan yang terpilih, golongan-golongan orang-orang yang soleh. Jadi itu antara pesan Nabi SAW kepada diri kita. Sebab itu kita selain daripada kita memberikan pendidikan kepada anak-anak dalam perkara dunia akademik, maka kita berikan juga pendidikan keprihatinan untuk mereka mempelajari hal agama juga. Kan bawa juga mereka ke rumah Allah, ke masjid untuk ilmu, mengenali Nabi SAW, bawa kan. Selain berikan mereka pendidikan lain, kalau kita tak mampu, kita beli kitab ni, kita baca kat rumah kan, supaya mereka kenal Nabi SAW lebih pada mengenali yang lain. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, ini seorang ulama tabi'in, sekitar 100 lebih hijrah kan. Abdullah bin Mubarak, dia berkata tentang satu syair mengenai cinta kita kepada Nabi SAW. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, dia seorang yang kaya. Abdullah bin Mubarak seorang ulama hadis, ulama yang zuhud, diberikan kelebihan kekayaan kan? Diberikan kelebihan kekayaan, mempunyai perniagaan yang besar kan? Kalau dulu dia dilaburkan perniagaan dia lebih kurang 400,000 dirham kan, untuk perniagaan kambing sebagai contoh. Kalau kambing tu pada zaman dia berharga 5 dirham kan, 5 dirham, 1 dirham kira-kira sekarang lebih kurang RM7 tak silap saya kan, lebih kurang apa? Kalau 5, RM35. Harga dulu kambing kan. Tapi kalau sekarang kambing seekor apa? 900 kan? 900. Kalau dia labur 400,000 dirham dahulu untuk seekor kambing 5 dirham, berapa banyak kambing? Itu antara sedikit daripada perniagaan dia kan. Maknanya berjuta dia labur untuk kambing ni kan? Belum lain lagi. Jadi Abdullah bin Mubarak ni, dia seorang yang kaya. Cerita sikit mengenai Abdullah bin Mubarak ni kerana dihadirkan mengenai kata-kata beliau. Yang Abdullah bin Mubarak ni dia lahir pada sekitar tahun 118 Hijrah kan, 736 Masihi. Dalam mula 736 Masihi, zaman tabi'in, zaman 4 imam 4 mazhab kan, zaman Imam Syafi'i. Jadi Abdullah bin Mubarak ni, dia antara kata-katanya iaitu dia berkata kepada Fudail bin Iyad, seorang ulama pada zaman beliau. Dia kata, kalau bukan sebab kerana kamu semua ni dan teman-teman kamu, iaitu para alim ulama, maka aku tak akan duduk dalam perniagaan. Dia punya jasa dia berniaga ni, dia ceburkan diri dalam bisnes ni sehingga dia untung banyak, bukan kerana nak ambil seorang, tapi nak membantu ulama dan menyebarkan ilmu dan membantu orang-orang yang susah. Itu kelebihan. Dia nampak perkara itu, sebab tu dia berniaga baik-baik sehingga dia untung besar, dia tolong agama Allah. Itu kelebihan. Dan dia seorang ulama yang besar. Cerita yang masyhur tentang Abdullah bin Mubarak ni, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak ni, tentang kisah yang masyhur ketika mana bila beliau habis sahaja menunaikan ibadah haji. Habis saja beliau menunaikan ibadah haji, dia tertidur. Ketika tertidur, dia bermimpi, dia nampak dua malaikat. Dua malaikat turun dan berbual. Satu malaikat bertanya kepada malaikat yang lain, tahun ni berapa ramai yang tunaikan haji? Malaikat satu balas, tahun ni lebih kurang dalam 700,000 orang buat haji.
Kemudian balas satu malaikat lagi, dia kata, tahun ni tengok-tengok macam tak ada yang diterima haji mereka. Tak ada seorang pun diterima haji. Kan? Jadi bila saja Abdullah bin Mubarak mendengar kata-kata malaikat ni, terus bergetar hati dia. Kan? Tak ada seorang pun yang diterima haji. Sehingga dia merasa sangat sedih. Kan? Sebab dia termasuk yang menunaikan haji pada saat itu. Kan? Tiba-tiba balas satu malaikat lagi, akan tetapi disebabkan seseorang ni, nama dia Sa'id, kan? Ada yang mengatakan Ali bin Al-Muwaffiq, seorang orang yang miskin, yang zuhud, yang berada di Damsyik, Syria. Tapi kerana dia, mereka semua yang tunaikan haji pada tahun ini, Allah terima, kan? Kerana dia. Jadi Abdullah bin Mubarak, dia terus merasa dalam hati, dia nak cari seorang yang nama dia Sa'id, kan? Sa'id Al-Muhaffah ni. Kerana dia, orang lain semua yang menunaikan haji ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia sedar saja, dia pergi ke Syria. Sebelum balik ke tempat dia pergi ke sana dan dia mencari, dan nama dia Sa'id bin Al-Muhaffah ni. Dikatakan Sa'id bin Al-Muhaffah ni tukang kasut, tukang repair kasut. Jadi dia cari seorang-seorang tukang kasut ni, kan? Sehingga sampai satu masa dah tak jumpa, dia tanya dengan salah seorang daripada tukang kasut, kenal tak nama Sa'id Al-Muhaffah? Dia kata Sa'id Al-Muhaffah ni, dia duduk di hujung kampung, kan? Di tepi pekan. Jadi mereka pun pergi. Abdullah bin Mubarak sampai saja, jumpa seorang yang sangat sederhana, yang sangat miskin, sedang dengan tukang, sedang melaksanakan perniagaan dia itu, tukang kasut. Akhirnya dia bertanya, adakah kamu ni Sa'id bin Muhaffah? Dia kata, betul, aku adalah Abdullah bin Mubarak. Jadi Sa'id bin Muhaffah ni kata, kamu Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang terkenal, kan? Rasa kagum kan? Kalau dulu orang tak kenal rupa, tapi dia kenal nama, kan? Bila sebut Abdullah bin Mubarak, wah, ulama yang besar. Akhirnya dia kata, kamu datang sini apa? Dia kata, dia terus ceritakan, kan? Sekian-sekian hari dia bermimpi dan sebagainya. Akhirnya tercetus nama kamu, dan ingin aku tahu apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu, sehingga kamu menjadi asbab yang lain diterima haji, kan? Kemudian lagi dia kata, saya tak dapat pergi haji tahun ni, kan? Walaupun dia tak dapat pergi haji, tapi orang diterima haji sebab dia. Kemudian bila ditanyakan, bila dia ceritakan hal demikian, sehingga Sa'id bin Muhaffah ini pun rasa terkejut dan akhirnya pengsan, kan? Sebab dia orang lain terima haji, kan? Akhirnya dia terkejut, dia pengsan. Bila sedar saja ditanya lagi apa yang dia lakukan, dia pun cerita. Sa'id bin Muhaffah, dia cerita, aku ni orang yang miskin, kan? Jadi setiap hari, setiap tahun, aku sentiasa mendengar seruan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi hati ini sentiasa membuat rasa rindu untuk pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, kan? Sentiasa berdoa, ya Allah, bantulah aku untuk pergi ke Mekah, bantulah aku untuk menunaikan haji, bantulah. Sentiasa doa, kan? Dalam keadaan menangis. Dia orang miskin, bantuan Allah tolong. Akhirnya dia pun dengan hasil dia repair kasut, dia kumpul selama 40 tahun, kan? Selama 40 tahun dia kumpul. Akhirnya dapatlah dalam beberapa ratus dirham, cukup untuk dia buat pergi haji. Sampai masa datang seruan haji, dia nak pergi haji dengan duit yang dia telah kumpul selama 40 tahun. Kebetulan ketika itu isteri dia pula mengandung, kan? Mengandung. Tiba-tiba ketika satu malam itu, sedang-sedang dalam rumah, jiran sebelah masak, dan bau dia masuk ke dalam rumah Sa'id bin Muhaffah, menyebabkan tiba-tiba isteri dia mengidam nak masakan orang sebelah, kan? Tiba-tiba mengidam bau, kan? Bila dia perempuan mengandung hamil ni, kalau mengidam susah, kan? Jadi
nak sangat kalau boleh minta lah sikit jiran tu, sikitlah makanan untuk dia rasa. Jadi saya bin Muhammad pun pergi rumah jiran dia, pergi tengok, oh rumah datang bau ni daripada rumah sekian-sekian, rumah tu sangat apa, teruk rumah tu, naif sangat kan, rumah orang miskin. Akhirnya dia masuk, dia tengok ada seorang perempuan dan juga 6 orang anaknya. Jadi bila dia berjumpa dengan perempuan tu, dia kata, boleh tak saya nak sedikit makanan yang kamu masak, kerana isteri aku mengidam dan nakkan sedikit makanan tersebut. Jadi perempuan ni pun kata, makanan ni sebenarnya halal buat kami tapi haram buat kamu, kan? Halal buat kami tapi haram buat kamu. Jadi saya bin Muhammad kata, kenapa boleh macam tu pula, kan? Kamu curi ke? Dia kata tak, kan? Macam mana boleh halal buat kamu, haram buat kamu? Kemudian dia pun cerita, kami ni miskin. Perempuan ni cerita, kami ni miskin, dah lama sangat kami tak makan. Dia kata, tak ada sumber nak beli makanan. Akhirnya sampai satu masa saya jalan-jalan, nampak ada satu keldai, kan, dah mati di tengah jalan. Jadi saya ambil sikit daging dia buat masak. Sebab apa? Sebab kami dah lama tak makan. Kalau kami berlarut-larut macam ni, kami akan mati, kan? Jadi dalam keadaan darurat itu, maknanya yang haram dibolehkan, tapi sekadar yang dibolehkan saja. Dia ambil sikit, jadi saya masak untuk anak-anak, kerana mereka semua dah tak tahan kelaparan. Jadi disebabkan perkara itu, Sa'id bin Muhammad sangat sedih, kerana ada jiran dia yang masih lagi dalam keadaan sangat miskin, sampai tak makan setiap hari, sedangkan dia boleh untuk kumpul duit dia je, kan? Akhirnya dia balik ke rumah dia minta, dia cerita kepada isteri dia pun sedih. Mereka masakkan makanan untuk malam tu dan dihantarkan ke rumah perempuan tadi. Dan duit yang dia kumpul selama 40 tahun tu untuk pergi haji, dia berikan kesemuanya kepada perempuan tu. Buatlah untuk sara kehidupan kamu dan 6 orang anak kamu, kan? Buatlah. Dia kata dalam hati, ya Allah, ini adalah haji aku, ini adalah untuk haji aku, ini adalah untuk aku menyambut seruan, maka terimalah, kan? Jadi dengan sebab itu, kan, walaupun dia tak pergi haji, tapi Allah dah bagi dia haji mabrur. Bukan untuk dia saja, bahkan untuk semua yang datang ketika itu diterima haji. Ini tentang Syekh Abdullah bin Mubarak kisah. Dia sebut apa? Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sekiranya cintamu itu benar, nescaya kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang cinta akan taat kepada yang dicintainya. Kalau kita selalu, kan, bila kata kita cinta Nabi tak cinta, cinta Nabi tak cinta, kan? Jadi kalau disebutkan orang yang cinta, mesti apa yang dikatakan oleh orang yang dicintai itu dia akan ikut, kan? Apa yang disukai dia akan suka, apa yang dibenci dia pun akan benci, kan? Bahkan kita akan sentiasa memberikan apa yang dia sukai. Itu baru nama dia cinta. Tapi kalau apa yang dia sukai kita tak ikut, bahkan yang dia benci yang kita lakukan, itu belum nama dia cinta. Kalau kita kata kita cinta. Kemudian sambungan daripada syair lain, fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil karamil falah. Maka berusahalah kamu mengikut jejak langkah mereka, walaupun kamu tidak jadi seperti mereka. Sesungguhnya mengikut jejak langkah orang yang mulia adalah suatu kemenangan. Sayyidina Osman sebut, sebelum kita bagi ruang azan, Sayyidina Osman sebut apa? Berkawan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik ini adalah satu perkara keutamaan. Maknanya sebaiknya kita berkawan dengan orang baik. Kalau tak berkawan, tak jatuh haram. Tapi mengikut jejak langkah orang soleh itu satu kewajipan. Kalaupun kamu tak nak kawan dengan orang-orang baik, tapi mengikut jejak langkah mereka, mengikut tabiat perangai mereka, akhlak mereka, itu satu kewajipan, tak ada pilihan. Walaupun tak nak ikut Nabi, tapi mentaati Nabi, ikut cara Nabi, itu satu kewajipan bagi diri kita. Kita bagi data.
si Syanti kan. Okey. Boleh sambung sikit Boleh insya-Allah. Jadi insya-Allah kitab ini dia akan membantu kita untuk menceritakan tentang semua perkara tentang Nabi SAW dari segi rupa kepala Nabi bagaimana, wajahnya, rambut dia, kening, matanya, panca indera yang lain, perkataan Nabi, suara Nabi macam mana, hembusan nafas Nabi macam mana, air liur Nabi macam mana, pipi Nabi, dan segala perkara berkaitan dengan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sedikit mengenai akhlak Nabi dengan isterinya, akhlak Nabi ketika makan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bila tahu dan kita kenal, maka kita dapat mencontohi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau boleh kita nak contohi juga seperti susuk tubuh Nabi. Kan? Kalau sekarang mungkin masyarakat kita kan bila seronok dengan mencintai ataupun suka ikut pada budaya barat ataupun K-pop ke dan sebagainya, kadang-kadang dengan pakaian, dengan rambut pun macam, kalau suka pemain bola dengan rambut dia ikut, kan? Dengan pakaian dan sebagainya, kan? Nak nampak seperti mereka. Kerana apa? Kerana itu idola, kan? Sangat. Jadi kadang-kadang dia tahu tentang biodata, kan? Konflik yang berlaku pada orang yang dia suka tu, kan, dengan dia punya anak beranak, atuk nenek semua dia tahu, kan? Kerana cinta dan suka, tapi tersalah, kan? Kerana tak sepatutnya mereka nak tahu tentang orang itu, kerana dia tidak memberi manfaat. Sebab tu kita kena betulkan perkara ini supaya kita lihat balik yang sepatutnya kita perlu mengenali siapa, sehingga kita dapat contoh perwatakannya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara itu pada sebab ini, dan juga beberapa panduan yang kita akan kongsikan, kaedah ataupun cara membaca buku ini. Disusun oleh penulis, kan, cara nak membaca buku ni. Bukan baca saja, dia ada adab dan juga kaedah membaca dia, kan? Sama ada berguru ataupun baca bersendirian. Kerana apa? Mudah-mudahan kita dapat faedah daripada membaca dia, kan?
supaya lahir rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita nak belajar ni sampai Allah berikan kelebihan selain daripada dapat syafaat, selain dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat beramal sunnah Nabi, kita nak juga mendapatkan kelebihan apa? Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu kadang-kadang sebahagian mereka besar yang suka kan, kalau berdoa kepada Allah dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, kerana perkara itu ada kan, jumpa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu ada sebuah kisah seorang ibu, dia menyuruh anak dia supaya pergi belajar kan, pergi belajar agama kan. Ini bagus kan, macam Imam Syafi'i, dia bagi duit, bagi bekalan kamu pergi belajar agama, selagi tak alim jangan balik. Begitu kan, selagi kamu tak pandai, selagi tak alim jangan balik. Jadi anak dia pun pergi belajar, pergi cari guru demi guru demi guru demi guru, jumpa sehingga rasa dah alim tadi kan. Dia rasa dia alim, dia balik mak dia kata dah alim dah. Dia kata insya-Allah kan, ibu boleh try, dia kata ibu boleh try. Jadi ibu dia pun try dia jawab satu soalan. Akhirnya soalan lagi, dia suruh pergi belajar lagi. Anak dia pun ikutkan dah, tak apa, pergi belajar sebab belum jumpa lagi. Bila dia pergi belajar jumpa guru-guru dia tanya macam mana nak jumpa Nabi SAW kan. Jadi guru dia pun bawa, kalau kamu nak jumpa Nabi, kena memperbanyakkan selawat dalam kehidupan kamu kan. Paling kurang kalau nak jumpa Nabi, antara amalan sebelum tidur tu ulama mengajar 1000 kali selawat kan. 1000 kali selawat, insya-Allah dengan beberapa amalan sembahyang sunat 12 rakaat dan sebagainya. Ini amalan ulama untuk mimpi jumpa Nabi. Tapi bukan buat satu hari je, maka dia kena kerap. Boleh satu malam setiap hari 1000 kali selawat sebelum tidur, insya-Allah Allah beri kelebihan kan selawat. Jadi dia pun banyakkan selawat, tapi tak jumpa-jumpa juga kan. Selawat dah. Akhirnya dia kata dengan guru dia, tak jumpa pun, selawat dah banyak tadi kan, dah beratus-ratus ribu ni, tak jumpa. Jadi guru dia buat apa? Guru dia panggil dia, sini ikut saya. Kemudian dia letak budak ni dalam bilik, kemudian dia kurung, dia biarkan dalam bilik, dia kunci, dia kurung kan. Jadi budak ni pun duduk dalam tu, kesian berhari-hari duduk dalam tu kan. Bila sampai satu masa, guru dia pun buka, keluar, jumpa Nabi tak kan. Dia tanya pula anak murid dia tu yang dah kelaparan dalam tu kan, jumpa Nabi tak? Dia kata tak ada kan. Setiap hari saya ni sebab penat, letih, lapar dan sebagainya, setiap hari kalau tidur teringat makanan, setiap hari tidur teringat makanan kan, lapar sangat. Jadi dia kata begitulah kalau nak jumpa Nabi SAW. Guru dia kata sebab apa? Tengok pada kehidupan kita dan keinginan dan minat kita kan. Kalau sepanjang masa ni kan, kita terasa nak berjumpa Nabi, terasa untuk beramal sentiasa dalam hati itu, dalam kehidupan kita terasa nak mencontohi Nabi kan, banyakkan habis dengan sunnah-sunnah Nabi, maka insya-Allah nanti mimpi akan masuk Nabi SAW. Macam budak tadi, sebab terlampau sangat, kerana setiap hari itu dia melayan diri dia yang lapar tu kan, layan sampai penat tidur. Jadi itu yang mimpi jumpa makanan. Jadi kalau dia melayani diri dia dengan sentiasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan sunnah dan sebagainya, insya-Allah nanti mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Begitulah kaedah disebut dalam kisah tersebut. Jadi gitulah yang kita inginkan, dan pastinya mereka yang mendapat kelebihannya insya-Allah mereka adalah di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan buku ini pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan kita kalau kuliah maghrib ni sebulan sekali kan? Sebulan sekali maghrib lah. Itu satu lagi tazkirah jemaah yang mudah-mudahan Allah permudahkan. Jadi saya menggalakkan tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada masa biliklah buku ni. Harga dia RM45. RM45 apalah salahnya kan. RM45 untuk kita mengenal Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berkati rezeki kita dan Allah berkati hidup kita insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa amali la turfa' wa du'a ila yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.